Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya menonton sebuah video pendek yang kononnya mendakwa Ustaz Dr. Rozaimi Ramli atau ringkasannya Rora telah berubah pandangan dalam isu bid'ah. Di mana pada awalnya bid'ah ni masuk neraka, tetapi pada kemudiannya Rora telah pun berubah pandangan bahawa bid'ah ni tak semestinya masuk neraka. Video tersebut pada zahirnya nampak baik saja, orang yang bercakap dalam video tu pun baik saja, bahkan diakhiri dengan doa. Tetapi sesiapa yang tajam minda dia akan dapat menangkap fitnah yang terkandung dalam video tersebut, dan tujuan video itu untuk merendah-rendahkan Ustaz Dr. Rozaimi Ramli. Jadi saya berdasarkan hal ini, maka saya membuat video ulasan ataupun video react ini ya. Sebelum itu, dua perkara penting. Video ini adalah atas pilihan ataupun kapasiti peribadi saya. Saya bukanlah wakil ataupun juru cakap ataupun bercakap bagi pihak Ustaz Dr. Rozaimi Ramli. Berdasarkan poin yang pertama ni, kedua, jika ada apa-apa kritikan, jika ada apa-apa kesalahan saya, maka sila betulkan saya, sila kritik saya, nak hantam pun boleh, sila hantam saya di ruangan komen. Jangan bagi hantam Dr. Rora, dia tak tahu, okey? Ini video peribadi saya yang buat sendiri, saya bukanlah wakil ataupun juru cakap bagi Ustaz Dr. Rozaimi Ramli. Cuma sebagai seorang Muslim, kita saling membela antara satu sama lain. Apabila kita lihat seorang Muslim difitnah dan direndah-rendahkan, maka jika kita mampu, kita akan membela dia. Okey? Baik. Tentang video tersebut, siapa yang tahu, tahulah. Siapa yang tak tahu, tak mengapa. Saya tak bagi link di bahagian description sebab tidak ada manfaat untuk menontonnya. Dan orang yang buat video tersebut tu pun, saya sebut namanya sebagai tuan yang tak payah disebut namanya. Okey? Jadi tuan yang tak payah disebut namanya, dia buat video tu pendek saja, 3,5 minit. Dalam itu dia bagi dua keratan yang pendek tentang dua keratan pendek daripada ceramah asal Ustaz Dr. Rozaimi yang panjang. Video pertama 24 saat, di mana dalam video tersebut tuan yang tak payah disebut namanya memberi ulasan ceramah awal-awal. Yang ini ceramah Dr. Rora awal-awal, baru balik belajar dari Jordan, baru-baru graduate Jordan 2014, tahun 2014 ya. Dan dalam video tersebut yang dipotong tu, Ustaz Dr. Rora berkata, takkan azan masuk neraka? Dr. Rora jawab, ya. Okey, kerana kamu azan bukan pada tempatnya. Okey, jadi ringkasnya bid'ah ni ya masuk neraka. Video kedua pula yang dikatakan kemudian, pendek je, 13 saat. Di mana dalam video tersebut Ustaz Dr. Rora berkata tak semestinya masuk neraka. Jadi setelah dua keratan video itu, tuan yang tak payah disebut namanya membuat kesimpulan, saya quote, okey, perubahan pandangan atau perbezaan pandangan Dr. Rora ketika baru-baru balik dari Universiti Jordan dan selepas itu ceramah yang mula lebih luas. Pandangan bahawa orang buat bid'ah tak semestinya masuk neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab yang mana saya katakan video ni pada zahirnya nampak macam baik je. Apa masalahnya? Okey, masalahnya kalau kita perhatikan, nampak tak dia punya permainannya tu? Okey, macam dia tekankan baru-baru balik dari Jordan. Dia nak bagi isyarat apa? Tak matang lagi, budak-budak lagi. Budak-budak lagi. Sekarang baru dah matang. Sebab tu pandangan boleh berubah. Okey, berubah kepada pandangan yang lebih luas. Maknanya dulu sempit sebab tak matang, sempit. Sekarang dah matang sebab tu luas. Okey, ini permainan dia. Dia nak merendah-rendahkan Ustaz Dr. Rora. Dan kemudiannya, antara lain permainan kotor dia ni ialah, ataupun yang saya nak kata fitnah, ialah link asal kepada kedua-dua keratan video tersebut dia tidak berikan. Di bahagian description, okey, di bahagian description video asal tu, tuan yang tak payah disebut namanya, dia bagi juga link video. Tapi link video yang dia bagi tu pun pendek juga. Dia tak nak bagi link yang asal. Kita pun tak tahu sebab dalam link yang asal ada tarikh. Dan kita boleh tahu konteks keseluruhannya ya. Baik.
Sekarang ulasan saya pula. Tadi secara ringkas tentang video itu dan kenapa saya hendak buat ulasan. Sekarang ulasan saya pula ya. Okey, video pertama. Video pertama bertarikh 25 Mac 2017. Alright. Ustaz Dr. Rozaimi balik dari Jordan Disember 2014, graduate dari Jordan. So video itu 25 Mac 2017. Jadi taklah tepat bila dikatakan baru-baru graduate dari Jordan. Dah 3 tahun dah pun, ataupun 2 tahun lebih. Okey, video asal tu pula 1 jam 49 minit yang dia potong jadi 24 saat tu. 1 jam 49 minit. Kemudian dia bagi link juga di bahagian description. Yang dibagi link tu pun 2 minit 34 saat. Kenapa tak nak bagi video yang asal? Okay. Tarikh ni saya dapat tahu sebab video asal tu daripada saluran YouTube Pro Media Tajdid. Link di bahagian description ya. Okey, dan video tersebut sebenarnya membicarakan konteks perbicaraan ialah perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah ya. Baik, video kedua pula tarikhnya 13 Disember 2018. Jadi bukanlah lama kemudian, setahun lebih sahaja. Dan kalau kita lihat kedua-dua video secara sepenuhnya, banyak perkara yang disampaikan oleh Dr. Rora adalah sama. Okey? Okey, kalau kita lihat atau kita tonton kedua-dua video tersebut. Jadi video yang kedua ni pula panjangnya 1 jam 8 minit. Yang dipotong berapa? 13 saat. Dia bagi link juga di bahagian description. Link tu pula 15 minit 37 saat. Alang-alang dah nak bagi link. Kenapa tak nak bagi link penuh? Kenapa tak nak bagi link yang asal? Apa masalah agaknya? Okey. Dan video kedua ni pula konteks perbicaraan ialah tentang pembuat bid'ah. Pertama tadi perbuatan bid'ah. Kedua ialah pembuat bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sisi ahli sunnah wal jamaah dibezakan antara perbuatan dan pembuat. Perbuatan tu jika nas kata salah, kita kata salah. Nas kata haram, kita kata haram. Nas mengancamnya, Al-Quran atau hadis mengancamnya dengan neraka, kita kata neraka. Ini merujuk kepada perbuatan. Adapun pembuatnya tak semestinya akan masuk neraka kerana mungkin dia tidak tahu hukum perkara tersebut, mungkin dia keliru, mungkin dia terpaksa, mungkin dia darurat, mungkin dia addicted ataupun tidak dapat untuk mendisiplinkan dirinya perkara itu. Mungkin dia buat satu tu saja salah, tapi amal soleh dia yang bertepatan dengan sunnah Nabi banyak lagi, dan mungkin sekali di akhir hayatnya dia bertaubat. Jadi kita kata perbuatan itu salah, dan jika nas, jika ayat Quran atau hadis mengancam perbuatan itu dengan neraka, kita kata juga neraka. Tetapi pembuatnya tak semestinya akan masuk neraka atas faktor-faktor tersebut. Ini bukan perkara yang baru. Saya sendiri telah menjelaskan dalam video saya yang lain. Juga dalam buku saya, Marilah Berkenalan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Di mana antara cirinya ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah membezakan antara perbuatan dan pembuatnya. Baik, saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh-contoh. Contoh yang lazim juga saya beri ialah orang yang minum arak. Okey, kita lihat ada orang sedang minum arak. Minum arak perbuatan yang haram, dosa besar dan boleh mengakibatkan masuk neraka. Tapi bila kita nampak ada orang tengah minum arak, kita tak berkata dia pasti masuk neraka, sebab mungkin dia tak tahu minum arak itu haram hukumnya. Okey, mungkin dia tersilap. Dia ingat Ribena, tengok-tengok red wine. Tak tahu, tersilap. Okey, mungkin dia dalam keadaan terpaksa ataupun darurat. Dia musafir, dia dahaga sangat. Dia di negara orang Inggeris, di Ireland ke, di Scotland ke, di mana pub ataupun yang tempat ada arak tu lah. Pub kan, PUB lagi banyak daripada restoran biasa. Dia masuk-masuk, nak minta air kosong. Just plain water. Oh, kena bayar 2-3 pound. Alamak, duit pula tak ada. Apa yang free? Oh, today we have happy hour. Free is beer. Nak tak nak dia terpaksa minum beer sebab dia dalam darurat, dia dahaga sangat. Tak ada orang nak belanja dia air kosong. Contoh sajalah. Okey? Atau mungkin dia ketagih. Okey, dia tahu, ya salah, tapi saya susah lah nak berhenti. Tapi dulu satu hari 5 jam, sekarang satu hari 2 jam. Saya cuba kurang. Okey? Mungkin orang itu
Kesalahan dia yang tu saja. Dia minum arak, dia ketagih arak. Tapi banyak lain yang dia buat amal soleh. Moga-moga amal solehnya tu dapat menghapuskan dosa minum araknya tu. Okey, dan yang tidak kita lupakan ialah mungkin pada satu hari nanti dia berjaya mengawal dirinya sehingga akhirnya dia bertaubat. Jadi sebab itu, perbuatan minum arak kita kata haram. Pembuatnya kita tak kata kamu ni confirm masuk neraka. Ini yang masukkan tak semestinya masuk neraka. Sebab mungkin dia tidak tahu, mungkin dia keliru, mungkin dia terpaksa, mungkin dia darurat, mungkin dia ketagih, mungkin amal soleh dia lagi banyak. Tapi amal soleh itu sebenarnya, sedikit perincian, lebih kepada menghapuskan dosa-dosa kecil ya. Kalau minum arak ini sebenarnya yang lebih tepat ialah dia kena bertaubat daripadanya, which is kita kata mungkin dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, di kemudian hari dia bertaubat. Sebab tu kita tidak berkata confirm masuk neraka. Kita kata tidak semestinya masuk neraka. Sebab satu lagi ialah di sisi ahli sunnah wal jamaah, syurga dan neraka adalah hak Allah, adalah milik Allah, dan Allah sahajalah yang menentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, bukan kita. Kita hanya bincang tentang apa tadi? Perbuatan. Tentang pembuatnya ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan. Jadi ini sebenarnya perbezaan antara dua video tersebut. Video pertama berbicara tentang perbuatan bid'ah. Video kedua berbicara tentang pembuat bid'ah. Sebab tu ada beza. Bukannya Dr. Rora berubah pandangan. Bukannya Dr. Rora berubah daripada tak matang kepada matang. Bukannya Dr. Rora berubah daripada sempit kepada luas. Tapi dia sedang berbicara tentang dua konteks yang berbeza. Baik. Mungkin ada yang berkata, alah, kata Hafiz tu, dia nak bela geng dia je. Dia spin. Betul ke Rora cakap macam tu? Kan? Okey. Baik, sekarang ni saya nak mainkan video Ustaz Dr. Rora. Video tu panjang, ada saya bagi di bahagian description. Dua-dua video tu jemput tonton keseluruhannya sebab banyak ilmu yang bermanfaat daripadanya. Cuma untuk konteks ini, untuk konteks video ini, saya bagi bahagian yang saya sebut tadi, perbuatan dan juga pembuatnya. Baik, ini video pertama yang bertarikh 25 Mac 2017 di mana Ustaz Dr. Rora berbicara tentang perbuatan bid'ah. Okey, perbuatan bid'ah. Perhatikan perkataan-perkataan beliau seperti apa hukum azan. Maknanya perbuatan azan. Okey, bid'ah takkan azan masuk neraka, tentang perbuatan azan. Bukan si muazzin tu. Perbuatan azan sempena hari raya ya. Baik. Saya mainkan. Sebelum tu saya nak bagi soalan dulu. Sebelum saya nak bagi kaedah, saya nak tanya soalan dulu. Tuan-tuan semayang raya di mana? Biasa kalau hari raya, tuan-tuan semayang sama-sama ke ataupun di masjid? Di musola. Okey, di musola. Tanah lapang lah. Baik, di Padang. Masa tuan-tuan solat raya, tahun ni tiba-tiba ada seorang tu, dia kata, tak apalah, saya nak pergi sembahyang raya sama-sama dengan Arab. Jadi sebelum sembahyang raya tu, setengah jam sebelum sembahyang raya tu, saya nak azan sekali. Azan sekali. Minta ni, bak mikrofon, saya nak azan. Siapa nak azan? Dia pun dia datang lambat sangat. Kalau kita azan sekali, dia orang datang cepat kot. Boleh takbir ramai-ramai sama-sama. Apa hukum azan? Boleh azan? Pasal apa tak boleh? Nabi tak buat. Bila kita kata tak boleh, bid'ah lah. Tu orang tanya kita, takkan azan masuk neraka, Ustaz? Takkan azan masuk neraka? Ya. Kerana kamu azan bukan di tempatnya. Okey ya. So, apa hukum azan sempena solat hari raya? Jadi Ustaz Dr. Rora berbicara tentang perbuatan azan sempena solat hari raya, which is adalah bid'ah. Dan bid'ah ni tempatnya dalam neraka. Tapi poin penting ialah tentang perbuatan azan. Beliau tidak bicara tentang tukang azan. Beliau tidak berbicara tentang muazzin, tetapi apa hukum azan. Okey? Baik. Sekarang ini video kedua. Okey, video kedua pula.
tentang yang saya kata tadi apa? Pembuatnya pula. Pembuatnya, ya. Iblis. Siapa nak kata bid'ah? Bid'ah lah. Dan satu benda, bila kata bid'ah, tak semestinya yang buat amalan yang dianggap bid'ah oleh saya neraka. Janganlah terasa lebih-lebih. Kita nampak orang buat benda tak elok, buat benda haram, kita pun tegur. Orang minum arak, pakcik, haram minum arak ni. Boleh pakcik kata, oh, hang ingat aku ahli neraka lah. Tak lah pakcik, mungkinlah ahli syurga, tapi arak ni haram lah. Habis tu hang ahli syurga lah ni. Tak lah juga, saya banyak lah juga dosa, tapi benda yang pakcik buat ni haram. So tolong fokus, benda haram dengan pakcik beza. Pakcik buat benda haram, tapi banyak lagi benda baik yang pakcik buat yang mungkin akan menyelamatkan pakcik. Tapi yang tu haram. Tugas saya tegur yang tu. Pakcik nampak saya buat benda tak elok, pakcik tegur saya. Dan saya tak boleh kata, habis tu pakcik ahli syurga lah. Tak boleh juga. Kerana hukum amal dengan hukum orang beza. Baik. Kerana apa? Hukum amal dengan hukum orang berbeza. Amal ataupun perbuatan itu kita nyatakan hukumnya sebagaimana berdasarkan nas. Jika nas mengancam amalan ataupun perbuatan salah itu dengan neraka, kita kata neraka. Tetapi orangnya pula sekali lagi dibezakan. Okey? Tidak semestinya sama dengan perbuatan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini sebenarnya penjelasan tentang dua video tersebut yang dilanggarkan, yang dikatakan sebagai kononnya telah berubah kepada yang lebih luas. Sebenarnya ia membicarakan dua konteks yang berbeza. Memang sama-sama bicara tentang bid'ah, tetapi pertama tentang perbuatan bid'ah, yang kedua tentang pembuat bid'ah tersebut. Di mana perbuatan bid'ah neraka, pembuat bid'ah tak semestinya neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, perbezaan antara perbuatan dengan pembuat ini sesuatu yang bukan sengaja yang tuan tak payah disebut namanya keliru. Tetapi saya lihat sebahagian ustaz-ustaz pencinta bid'ah, mereka juga keliru dalam perkara itu. Mereka lazim berkata, tengok puak-puak tu asyik menerakakan orang saja. Habis kita semua masuk neraka. Padahal bila puak yang dimasukkan dengan puak-puak tu, bila kita kata neraka, kita merujuk kepada perbuatan bid'ah. Pembuat bid'ah tak semestinya masuk neraka. Sebab kenapa? Macam saya kata, mungkin dia tidak tahu perkara itu bid'ah. Mungkin dia keliru. Alamak, ustaz ni kata bid'ah, ustaz ni kata bid'ah hasanah, ustaz ni kata bid'ah dolalah. Mana satu? Dia keliru. Atau mungkin dia sudah terbiasa dengannya dan old habit die hard, kan? Orang suruh kan? Jadi dia dah biasa perkara tu, dia nak tukar susah. Tapi dia macam berazam lah. Moga-moga Allah beri dia kekuatan, ya. Dan mungkin dia ada banyak amal soleh. Dia buat bid'ah tu daripada keseluruhan amal-amal, ya. Yang bid'ah tu 5% je. 95% lagi tu selari dengan sunnah. Okey? Jadi moga-moga yang selari dengan sunnah tu dapat menghapuskan kesalahan buat bid'ah 5% tu. Dan yang paling penting ialah kita tidak nafikan bahawa kemungkinan di hari kemudian dia bertaubat daripada bid'ah yang 5% tu. Jadi perkara ini sekali lagi saya ulangi, sebahagian ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang saya sebut sebagai pencinta bid'ah, mereka lazim menyebut, oh tengok dia orang ni tak habis-habis menerakakan orang. Tak habis-habis menerakakan orang. Padahal kita tidak menerakakan orang. Kita sebut bid'ah ni salah. Dan bid'ah ni nas sendiri yang mengancam dengan neraka. Ada pun pembuat bid'ah. Ada faktor-faktor yang dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan yang penting juga, tidak ketinggalan, yang pentingnya juga, neraka atau syurga Allah yang putuskan, bukan kita. Kita menerangkan salah ataupun betul perbuatan tersebut berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Adapun orangnya tu, sebagaimana saya sebut tadi, ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan. Jadi itu yang dimasukkan dengan tak semestinya masuk neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga penjelasan saya ini bermanfaat untuk meluruskan dua video yang kononnya didakwa Dr. Rora telah berubah pandangan, ya, telah berubah pandangan dalam isu bid'ah. Sebenarnya, sedikit lagi tambahan, sebenarnya jika seseorang itu berubah pandangan bila dia menemui nas, menemui dalil, menemui hujah yang lebih kuat,
ia okey, bahkan ia adalah sesuatu yang terpuji. Tetapi sebelum kita nak kata orang tu berubah pandangan, pastikan terlebih dahulu yang dia benar-benar berubah pandangan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, bila nak kata berubah pandangan, bagilah bukti yang kukuh, bagilah bukti yang kita dapat lihat sepenuhnya. Okey? Dan macam kes ini, saya tak tahu tuan yang tak payah disebut namanya ni, dia faham ke tidak perbezaan antara perbuatan dengan pembuat. Okey? Kalau dia faham, maknanya dia sengaja twist video tu supaya dia dapat view yang banyak. Kalau dia tak faham, moga-moga penjelasan saya ini dapat memberi kefahaman. Kalau tak dengar cakap saya pun, dengar video Dr. Rora tadi. Ya, video pertama merujuk kepada perbuatan, video kedua merujuk kepada pembuatnya, ya. Baik, moga-moga bermanfaat. Jangan lupa untuk rujuk link di bahagian description, di mana saya bagi link bagi video penuh video tersebut daripada sumber yang asal, yang ini Pro Media Tajdid. Sila tonton dengan sepenuhnya. Sebab saya pun sebelum buat video ni, saya tonton sepenuhnya. Walaupun saya nak bicara tentang isu bid'ah, neraka ataupun tidak semestinya neraka, saya sendiri mendapat banyak ilmu yang bermanfaat daripadanya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah menunjukkan kepada kita sumber ilmu yang amanah, sumber ilmu yang jujur. Baik live, baik face to face, mahupun melalui YouTube. Kita kena tahu dalam media sosial sekarang ni ada orang yang menggunakannya sebagai satu sarana beramal soleh untuk dia memperolehi rahmat syurga, rahmat dan syurga Allah SWT. Tidak dikecualikan juga ada orang yang menggunakan media sosial ni bukan untuk mendapat pahala, tetapi untuk mendapat jumlah view yang banyak, jumlah likes yang banyak. Tak kisah apa permainan di sebaliknya tu, asalkan dapat view yang banyak, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, berhati-hatilah dengan media sosial ini. Dan sekali lagi lah, macam saya kata, kita berdoa agar Allah menunjukkan kepada kita saluran YouTube, orang yang membuat naik video YouTube yang benar-benar jujur, benar-benar amanah, yang sebenarnya ingin membawa kita mendekati Allah dengan cara yang benar, ya. Baik, subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.